puan-puan semua selamat mendapat rahmat dan mendapat berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Wabihi nasta'in, dan dengannya kita semua mohon pertolongan ala umuri dunya wad din, dalam urusan dunia dan urusan agama. Namanya itu wassalatu wassalam ala rasulil amin. Salawat dan salam ke atas Rasul yang jujur, yang amanah, yang berintegriti, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan begitu juga salawat dan salam ke atas keluarga baginda dan para sahabatnya sekalian. Amma ba'd, adapun yang demikian itu, ayyuhal mu'minun, wahai sekalian orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, yakni dengan mengerjakan perintahnya dan meninggalkan apa yang ditegahnya. Usikum wa iyaya bittaqullah, saya berpesan kepada semua dan berpesan kepada diri sendiri, mohon kita sama-sama bertakwa kepada Allah. Faqad fazal muttaqun, bahawa sesungguhnya telah berjayalah orang yang bertakwa yakni berjayalah hidupnya di dunia, berjayalah hidupnya di akhirat, dan tidak dicampakkan dia ke dalam api neraka. Amin ya rabbal alamin. Pengerusi dan ahli jawatan kuasa surau, pimpinan masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, pakcik-pakcik, makcik-makcik, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, kawan-kawan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan pada malam ini kita semua dirahmati, diberkati dan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, malam ini kita jumpa lagi setelah sekian lama tak jumpa, dan saya pun bukanlah pengkuliah ataupun penceramah tetap bulanan di surau ni, sekali-sekala aja ya. Datuk Hafiz kata tak boleh panggil selalu, tak boleh panggil tetap. Nanti orang jemu pasal asyiknya rongin aja ya. Dia kena panggil ustaz yang serius baru boleh tetap ya. Baik, jadi alhamdulillah setelah beberapa bulan kita tak jumpa, akhirnya kita dipertemukan lagi. Ini bermakna kita punya umur masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada dosa, salah dan silap kita, maka hendaklah kita sedar diri ya, supaya kita cepat-cepat bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya, menyesali perbuatan kita dan berazam tak nak buat lagi. Lepas ni kita nak jadi orang baik. Begitulah setiap hari azam kita nak jadi orang yang lebih baik daripada semalam. Tak dapat baik banyak, baik sikit pun jadilah Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di hujung bulan Rajab ke dah masuk Syakban? Belum lagi kan? Kita berada di penghujung bulan Rajab ya. Bila masuk aja bulan Rajab, kita dengar Tok Imam baca satu doa yang tak dibaca bulan-bulan lain. Kalau bulan lain Tok Imam baca, dia kata buang tebiat pula imam ni. Tak lama imam ni 3 kali Jumaat lagi ya. Tapi bila masuk je bulan Rajab, Tok Imam pun baca doa yang tak dibaca pada bulan lain. Jadi bunyi doa tu macam doa makan, dia punya pangkirnya. Tapi kalau kita tak hafal, kita sambung tu jadi doa makan lah. Allahumma barik lana, kita sambung, fima razaqtana wa qina azabannar. Kan dah cakap dah. Yang ingat dalam kepala ni nak melantak aje.
nak makan aja ingatnya kan. Tapi okey lah tu, ya, kita masih lagi ingat makan, kira waras lagi lah. Baik, jadi pakai doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban, dan panjangkan, sampaikan umur kami dapat bertemu dengan Ramadan. Jadi mudah-mudahan doa itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Rajab ni kita nak berkat, dalam bulan Sya'ban pun kita nak berkat. Dia kata kami di sini tak ada susah nak dapat berkat, pasal kami dekat dengan Al-Barakah. Ya, Al-Barakah tu maknanya berkat tu. Jadi dalam bulan Rajab kita nak berkat, dalam bulan Sya'ban kita nak berkat, dalam bulan Ramadan dah tentu-tentunya bulan yang dilimpahi, yang melimpah ruah dengan keberkatan. Tapi sebelum kita nak masuk ke dalam bulan Ramadan yang melimpah ruah dengan keberkatan, maka dalam bulan Rajab kita mencari berkat dengan cara kita dah mula berpuasa sunat. Ya, mulakan berpuasa sunat di dalam bulan Rajab. Kemudian dalam bulan Sya'ban lebih kerap lagi, lebih banyak lagi, yang lebih galak lagi kita berpuasa. Dalam bulan Ramadan dah tentulah wajib. Janganlah ponteng, ya. Kalau boleh jangan ponteng. Kalau orang perempuan tu ponteng tu biasa kan, ABC, Allah bagi cuti. Tapi masalahnya ni orang lelaki pun cuti juga. Ya, bila tanya dia kata saya pun keluar darah juga. Ikut mana? Sama lah ikut situ katanya. Darah apa? Hari tu pagi nak pakai seluar, tersepit zip katanya, keluar sikit darah. Jadi hari tu saya pun berbuka lah katanya, pasal keluar juga darah haid. Itu bukan haid, itu tengin namanya. Baik, jadi tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita berada dalam bulan Rajab, cerita yang selalu kita dengar dan diulang berkali-kali setiap tahun, dan tidak pernah cemoy, tidak pernah jemu kita dengar, malah kita rasa nak dengar lagi, dan tak habis-habis dia punya ceritanya. Ya, datanglah ustaz besar, serobannya tempayan. Serobannya besar tempayan. Ya, ustaz yang pakai songkok, ustaz yang pakai kepiah, ustaz yang tak pakai seroban, tak pakai songkok, tak pakai kepiah, dia sikat belah tepi. Ceritanya mesti sama. Ya, dia tak akan tukar cerita lain. Walaupun cerita yang sama, tetapi kita rasa gemar, rasa seronok mendengar cerita tersebut, kerana dengan mendengar cerita itu dapat mengukuhkan iman kita yang kadang-kadang dia turun naik, kadang-kadang dia bertambah, dan kadang-kadang dia berkurang. Malah Nabi kata kadang-kadang pagi dia beriman bebenar, ya, beriman sangat, tapi bila petang udah lebuh. Ya, bukan kata imannya lemah, imannya pun lebuh terus. Itu yang masalah yang kita hadapi pada hari ini. Ya, kita mencari vaksin untuk mengelakkan diri kita ni daripada terkena penyakit corona. Ya, tetapi kita terlupa ada satu lagi vaksin yang penting untuk kita mengekalkan iman kita. Kerana kalau dah iman tercabut daripada dalam diri kita, maka gelap masa depan. Tak dapatlah kita merasa masuk ke dalam syurga. Syarat untuk masuk ke dalam syurga, mestilah dia orang yang beriman, walaupun imannya lemah. Ya, walaupun imannya nipis, senipis kulit bawang, walaupun imannya secoet aja, Nabi kata dia tetap akan dimasukkan ke dalam syurga. Tapi syaratnya mestilah dia beriman. Tapi kalau dah tak ada iman, tak ada ruang dan peluang untuk dia dapat masuk ke dalam syurga. Baik, jadi tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan berita baik juga yang kita dengar, tak lama lagi kita dah boleh pergi ke Mekah, ya, mengerjakan haji dan juga umrah. Ramai yang rindu,
Bila cerita je pasal Mekah dengan Madinah, dia nak teroyak, kan, mengalir air matanya. Saya hari tu ustaz, masa tahun bila-bila entah disebutnya, ya, masa saya pergi ke Mekah tu, dia cerita pengalaman pergi ke Mekah. Itu menunjukkan kerinduan untuk sampai di tanah haram Mekah dan Madinah. Jadi alhamdulillah, berita baik yang kita dengar baru-baru ni, insya-Allah tahun ini lah gamaknya boleh dah pergi mengerjakan haji, tetapi masih lagi mengikut SOP yang ditetapkan. Saya pun tak tengok sangat dia punya details itu, tapi peluang dan harapan untuk kita sampai di sana tu dah mula cerah, dah ada green light, lampu hijau dah, ya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita akan sampai ke bumi Mekah dan Madinah, insya-Allah. Jadi malam ini saya telah pun memilih kitab 40 hadis kemuliaan kota Mekah, sebab nak bagi rasa teruja, nak bagi rasa teringin. Siapa yang belum sampai lagi kena pasang niat nak pergi ke Mekah. Ya, bukan kata ustaz, saya hari tu masa PKP tu saya kumpul duit banyak, jadi lepas je PKP ni saya cadang nak pergi Vietnam. Dia fikir nak pergi ke tempat yang melancong, ya. Saya nak pergi ke Krabi, saya nak pergi ke Hat Nyai. Itu yang dipikirkannya, ya. Sedangkan Nabi kata la tushaddidur rihal, jangan kamu bersusah payah untuk sampaikan kenderaan kamu pada 3 tempat. Yang pertama Nabi kata, ingat dalam kepala tu nak sampai Mekah dulu. Ya, kenapa nak sampai Mekah? Sebab kita nak pergi Masjidil Haram yang ada dekat Mekah. Kemudian yang kedua Nabi kata dalam kepala tu mesti ingat nak pergi Madinah. Kenapa? Sebab dekat Madinah ada Masjid Nabawi. Dan yang ketiga kita ingat nak pergi Masjidil Aqsa di Palestin. Jadi 3 tempat ni Nabi suruh kita set dalam kepala kita. Saya hari tu ustaz dah sampai dah Masjidil Haram, saya dah sampai dah Masjid Nabawi. Lepas saya balik tu, saya tak ada lah pula teringat nak pergi Masjid Aqsa. Kena pergi dia ada ujung nak pergi memang kena pergi. Pasal Nabi kata, ya, 3 tempat ni kena sampai. Saya lepas saya balik tu ustaz, saya tak fikir nak pergi Masjid Aqsa. Pasal dia kata nak buat apa pergi sana, nak mencari naik. Pasal dekat sana tu yang kita tahu, ya, dikuasai oleh tentera Zionis Yahudi. Kalau kita pergi, umpama kita pergi mencari naik, kena tembak orang, mati apa tak dapat katanya. Macam dah duduk di Manjui ni tak boleh mati. Ya, kadang-kadang tuan-tuannya mati tercekik, mati lemah. Dan yang paling baik ialah mati masa dengar ceramah. Tanda-tanda mati masa dengar ceramah ialah matanya pejam. Jadi siapa yang mata pejam masa dengar ceramah, itu tanda-tanda dah tu. Tak lama dah tu, ya. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita nak cerita tentang kemuliaan kota Mekah pada malam ini sebab nak bagi rasa teringin nak pergi. Tambah-tambah yang belum pergi, yang dah pergi alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan Allah izinkan untuk kita pergi lagi. Tapi yang belum pergi tu, apa cerita ni, duit dah banyak ni, ya. Sebab itu tuan-tuan, pengajaran daripada PKP salah satunya ialah kau banyak duit macam mana pun, ya, tak boleh renteh negara. Bukan tak boleh renteh negara, renteh negeri pun tak boleh. Bukan kata renteh negeri, renteh daerah pun tak boleh, ya. Nak pergi terobang pun tak boleh, naik kereta pun tak boleh, apa pun tak boleh. Jadi betapa besarnya nikmat kebebasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama hari ini, kita tidak mensyukurinya. Jadi bila dah terkurung, ya, kita pun rasa lemah. Bila lah nak dapat boleh ke sana ke sini, ke sana ke sini, duit banyak ni, ya. Jadi kita harap-harap kita ni lepas ni banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat kebebasan, ya, nikmat apa lagi, nikmat kesihatan. Betapa, ya, bila Allah datangkan corona yang kecil, halus saja, tak boleh nampak di mata kasar, tetapi dia boleh menakutkan, memudaratkan,
Baru ni orang tanya saya soalan. Dia kata, "Ustaz, saya nak tanya teka-teki dekat Ustaz." Cik jawab. Apa teka-tekinya? Apakah dia makhluk seperti kuman? Rupanya macam kuman, besarnya sama macam kuman. Saya pun pening nak jawabnya. Leleh saya pun serenda. Ya, dia kata jawapannya ialah anak kuman. Ya, rupanya macam kuman, besarnya macam kuman, jawapannya anak kuman katanya. Saja dia nak, ya, saja nak bagi orang kata ceria sikit hari tu kan. Mungkin muka kita hari tu pun dah macam beruk mayat. Ya, duduk je dalam rumah, tengok muka bini kita, bini tengok muka kita, dia pun dah rasa, ya, dah rasa renyang dah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, mari kita dengar hadis tentang kemuliaan Mekah. Sebelum dia cerita hadis, dia bacakan dulu Al-Quran, surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Artinya, sesungguhnya rumah ibadat yang pertama dibina untuk manusia beribadah kepada Tuhannya ialah Baitullah yang di Bakkah, yang diberkati dan dijadikan petunjuk hidayah bagi seluruh alam. Jadi kalau orang tanya tuan-tuan, masjid yang pertama dibina ialah Masjidil Haram. Masjid yang kedua dibina, siapa tahu saya bagi dia hadiah. Ya, hadiahnya ialah bedak sejuk. Harganya RM7.5. Siapa pakai bertukar jadi Nilofa. Malam ni ada bawa bedak sejuk. Masjid yang kedua dibina di dunia selepas Masjidil Haram ialah Masjid apa? Masjid apa? Masjidil Aqsa. 40 tahun selepas dibina Masjidil Haram, dibina Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa masjid nombor 2 dibina, tetapi ranking nombor 3. Masjid yang kedua ranking Masjid Nabawi, ya, nombor 3 Masjid Aqsa, tapi dari segi pembinaan Masjid Aqsa yang kedua. Nombor 1 Masjidil Haram, beribadah padanya 100,000 kali ganda. Masjid Nabawi 1000 kali ganda. Masjid Al-Aqsa ada 2 riwayat. Yang pertama menyebutkan 1000 kali ganda menyamai Masjid Nabawi, dan ada riwayat lain menyebutkan 500 kali ganda. Dia kurang sikit. Jadi sebab itu rankingnya nombor 3. Sebab itu kalau kita pergi Masjidil Haram, ada orang dia bawa buku 35 pasal dia nak kira berapa pahala dia dapat. Pagi-pagi pergi sembahyang subuh 100,000 balik, ya. Zuhur dia pergi rang 100,000. Asar 300,000. Kan, maghrib 400,000. Isyak 500,000. Belum campur lagi minum air Zam-Zam, belum campur lagi zikir, belum campur lagi baca Quran, belum campur lagi sedekah. Satu hari sahaja dikira-kira pahalanya 1 trilion. Jadi dia kira berapa hari dia duduk sana, campur tolak bahagi semua, 3 trilion pahala. Jadi bila balik ke Sungai Tapah, dia tak payah ke surau. Bila orang tanya, "Haji, kenapa tak pergi surau sekarang ni?" Pahala hari tu pun tak habis makan. Cara jawab macam cerdik tapi tengin dunia. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Mekah merupakan tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding tempat-tempat lain yang terdapat di dunia ini. Jadi kalau orang tanya soalan, tempat yang paling mulia, yang paling hebat di mana? Siapa jawab New York, penampur aja. Ya, maknanya dalam kepala otaknya Amerika aja. Ya, mentang-mentanglah Amerika tu katanya kuasa besar dunia, tapi walaupun dia hebat, walaupun teknologinya canggih, dialah juga yang paling teruk kena corona. Kan? Tak boleh buat apa-apa apabila kuasa Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi, ya, kuasa-kuasa besar yang ada di dunia ini. Allah hanya mengantar tenteranya yang kecil aja. Dan sejarah telah menceritakan kepada kita, Allah kalau dia nak lawan dengan musuh dia, dia tak payah hantar tentera yang besar. Dia
semuanya dihantar tentera yang kenit aja. Ya, tentera bergajah, Allah hantar burung. Tayran ababil, burung yang berbondong-bondong. Namanya bukan burung ababil. Ababil tu maknanya berbondong-bondong. Ada yang kata burung layang-layang, ada yang kata burung kelicak, ada yang kata burung punai. Bukan punai, burung punai. Ya, itu burung kecil-kecil aja yang dihantar untuk mengalahkan tentera bergajah. Ya. Mekah bukan sahaja dikenali oleh umat Islam, bahkan ia cukup dikenali oleh seluruh umat manusia sebagai tempat ibadat bagi umat Islam. Ia telah disebut dalam kitab suci Al-Quranul Karim yang turut mempunyai pelbagai nama. Begitu juga sebagai ulama memberikan pelbagai nama kepada kota suci ini sebagai tanda mulianya bumi yang penuh dengan keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam An-Nawawi, ketahuilah pelbagai nama yang diberikan kepada sesuatu itu menunjukkan kemuliaannya. Kalau siapa-siapa di kalangan kita ni yang ada banyak gelar, ya, orang ni gelar dia sekian, orang ni gelar dia sekian, dia ni banyak benar gelarnya. Ada orang panggil dia Datuk, ada orang panggil dia macam-macam gelar lah. Ya? Jadi kalau banyak gelar itu menunjukkan kemuliaannya, seperti mana nama Allah Subhanahu wa taala yang banyak menunjukkan kemuliaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana kita tahu Allah Subhanahu wa taala mempunyai walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ada berapa nama Allah? 99. Hafal tak? Saya kalau sebut sesuatu tak hafal, kalau nyanyi hafal. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa, belum lagi tu, huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Ingatkan nama imam muda Jabbar tu, ya, rupanya itu nama Allah, kan? Di antara nama-nama Allah Al-Jabbar, yang maha keras. Kan kalau terjemah kita kata kasar, keras. Baik. Jadi itu contohnya, nama Allah ada 99. Kemudian begitu juga nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak menunjukkan kebaikan dan kemuliaan baginda sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad pun ada banyak gelarnya. Ya, ada nama yang famous, yang paling popular, Muhammad. Tapi dalam kitab-kitab yang sebelumnya, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Daud, disebut namanya Ahmad. Siapa nama Ahmad, Muhammad, itu juga adalah nama Nabi. Ya, sebab itu dalam suatu riwayat menyebutkan kalau kita dapat anak lelaki, khairul asma ma'ubbida wa hummida, sebaik-baik nama bagi lelaki ialah ma'ubbida, yang pangkalnya Abdul, dan Muhammad. Dan biasanya orang Arab dia punya nama mesti sepatah aja. Orang Melayu yang beberapa patah. Ya, macam contoh saya Muhammad Zainuddin. Habis mana datang Yub pula? Yub tu gelar. Ya, anak sulung daripada 7 adik-beradik, jadi dipanggil Yub. Tapi dalam nama tak ada Yub. Lepas tu anak saya panjang sikit pula namanya. Muhammad Iskandar Zulkarnain. Bapa penuh. Petak tu terlepas, ya. Kotak untuk isi nama tu dah terlepas. Biasalah tuan-tuan, kadang kita nak bagi nama pendek. Yang di sebelah kita tu pula, dia tu kan penasihat, ya, penasihat yang tak makan saman. Kita kata nak pendek, dia nak panjang juga. Jadi kita pun ikut je lah, ya. Asalkan nama tu tak adalah nama yang tak elok. Jadi ada yang orang Muhammad Luqman Hakim, 3 patah. Muhammad Nizam Laksmana, contoh kan. Dia takkan bubuh satu. Tapi kalau orang Arab sepatah je, Muhammad bin Muhammad
bin Muhammad. Tiga keturunan nama dia sama. Ada ke orang macam tu Ustaz? Benar sikit. Betul. Ya, nak ada seorang ulama yang kita selama hari ini panggil dia dengan nama gelar dia, tapi nama sebenar dia Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Atuknya nama Muhammad, bapaknya nama Muhammad, dia pun nama Muhammad juga. Siapa boleh teka pun dapat hadiah juga. Hadiahnya ialah minyak rambut. Minyak rambut herba, harganya RM7.5 juga. Siapa pakai minyak rambut tu daripada putih, bertukar menjadi hitam. Ya, rambutnya hitam ke orangnya. Siapa boleh teka? Siapa nama ulama? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Tapi gelar dia Imam Al. Kita panggil dia Imam Al. Okey, siapa boleh teka? Imam Al. Imam Al. Saya tanya, saya jawab ajalah. Nasib baik tak ada orang jawab. Tak adalah rugi hadiah pun. Imam Al-Ghazali, kan? Cuba cek balik nama dia apa, nama sebenarnya. Jadi ambil sempena nama Nabi. Ya, macam Nabi kita pun tuan-tuan ya. Nama Nabi kita kan Muhammad. Ayah dia siapa nama? Abdullah. Anak Nabi ada seorang namanya Abdullah. Kan anak Nabi ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ummi Kalsum, Siti, Ruqayyah. 3 yang lelaki tu nama dia apa? Qasim, Abdullah. Padahal bapaknya nama Abdullah. Kenapa pun nama anak Abdullah? Kalau kita orang Melayu memang hidup lah. Bukan kata ada satu keturunan, ada keturunan jauh pun ya, 5 pupu pun kalau ada nama sama, kita takkan bubuh nama cucu kita sama. Ya, pasal kita kata dah ada siapa? Itu 5 pupu tu. 5 pupu jauh tu. Ya. Okey, jadi Nabi kita Muhammad, namanya Muhammad Ahmad, kemudian digelar juga Abul Qasim, bapa kepada Qasim, sebab Nabi kita mempunyai anak lelaki yang bernama Qasim. Jadi banyak lagi gelar-gelaran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kemuliaan dan kehebatan baginda. Tambah lagi, kita tidak mengetahui satu negeri yang banyak namanya melainkan Mekah dan Madinah, kerana ia merupakan bumi yang cukup mulia. Demikian juga kerana sifat-sifat bumi ini, ia dikenali dengan kepelbagaian nama. Dalam dunia ni ya, Mekah dan Madinah adalah tempat yang paling banyak gelar, yang paling banyak nama ya. Begitu juga Imam Az-Zarkashi telah menyatakan baginya Mekah mempunyai nama yang banyak. Hikmah nama yang pelbagai ini menunjukkan kemuliaannya tersendiri. Okey, mari kita tengok apakah nama-nama kota Mekah. Yang pertama, Bakkah. Ada tak orang kampung ni yang sebut, saya cadang-cadangnya lah ujung tahun ni saya nak pergi Bakkah. Kalau ada orang kata, ya Allah, semenjak 2 menjak ni aku tengok dah lain benar habis tu. Biasanya kalau orang nyebut yang bukan ni, tak lama tu 3 kali Jumaat lagi. Udah Bakkah pula sebutnya. Orang kata Mekah, padahal dia mengaji kan. Bila dia dengar nama-nama lain bagi Mekah, dia pun saja trend nak sebut nama lain bagi Mekah ialah Bakkah. Ini berdasarkan firmanullah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran. Lupa pula nak silent. Sekejap tuan lupa silent pula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ni sama yang kita baca mula-mula tadi. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadat yang mula-mula dibina untuk manusia beribadah kepada Tuhannya ialah Baitullah di Bakkah, yang diberkati dan dijadikan petunjuk hidayah bagi seluruh alam. Namanya Bakkah.
Macam kita lah tuan-tuan dulu waktu dengar ceramah Allahyarham Ustaz Ismail Kamus, dia kata apa dia? Kalau sebut mayat itu Melayu sebut, tapi sebutan Arabnya mayit, bukannya mayat, mayit. Jadi katalah kita nak tukar, kan? Kenapa disuruh tu ramai-ramai tu? Dia kata ada menguruskan mayit. Udah orang kampung kata, ya Allah, tak lama lagi Mika pula jadi jenazah. Pasal Mika pun dah sebut lain macam ni, menguruskan mayit. Sebenarnya mayit, tapi kita sebut mayat. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan perkataan Bakkah yang dimaksudkan di sini ialah Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kata ulama, maksud Bakkah ialah merujuk kepada Kaabah. Siapa yang membina Kaabah? Iaitulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka sebab itu di tepi Kaabah tu ada makam Ibrahim, yang dia punya apa kita panggil tu, apa dia punya serokop ke? Cakap Peraknya dia punya serokopnya tu. Dia punya serokopnya warna gold, kan? Lepas tu dia jarak sikit daripada Kaabah. Asalnya tepi, betul-betul sebelah. Sebab makam itu maksudnya tempat berdiri, tempat Nabi Ibrahim pijak. Bukan dekat situ Nabi Ibrahim dikebumikan. Kita bila sebut makam aja kita ingat kubur. Tak, makam di situ maksudnya tempat berdiri. Waktu Nabi Ibrahim berdiri menyusun bata, nak membina Kaabah, dia punya tempat berdirinya tepi Kaabah. Tapi bila kita tengok apa jauh no. Betul lah, dia memang kata orang dulu memang besar ragam katanya. Memang besar-besar tinggi lampai lonjong, memang boleh sampai. Dah, kata ulama telah dijarakkan. Sebab bila dia betul-betul tepi Kaabah nanti ngocoh. Bila orang nak tawaf tu jadi kacau, jadi dijarakkan sikit. Yang kita ni pula tuan-tuan, masa sambil-sambil tawaf tu boleh pula berhenti dekat situ, kan? Kita pun tak sedar, rupanya bahu kita dah beralih. Udah batal satu pusingan. Dia kadang yang boleh jadi batal tu pasal masa tawaf tu kita nampak minah Arab. Pasal masa itu tak boleh tutup muka, kan? Waktu lain memang gemar pakai niqab, purdah, tapi masa tawaf buka. Masa itu kita pun tercengang, meleleh halio kita, udah, kan? Kita pun terkona ke lain. Jadi kena berhati-hati, masa itu lepas nak ambil kesempatan, nak tengok mana rupa perempuan Arab. Ya Allah, betul dia mengata hidungnya mancung boleh belah roti, ya Allah, kita masa itulah betul-betul menguji iman. Baik, ulama membezakan maksud Bakkah dengan Mekah. Tapi ada ulama kata Bakkah dengan Mekah tak sama. Bukan Bakkah tu Mekah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Bakkah bermaksud sebidang tanah pada tapak Kaabah. Ikrimah, Bakkah merupakan kawasan Kaabah dan sekelilingnya, manakala Mekah pula selain dari kawasan tersebut. Az-Zuhri, Bakkah ialah masjid dan Kaabah sahaja. Ad-Dhahhak, Bakkah ialah kota Makkah. Baik, kita tengok nama yang kedua, Ummul Qura. Ummul artinya ibu, Qura artinya kampung. Jadi ibu kepada kampung dalam dunia ni itulah Makkah. Tapi kalau orang kata ibu kepada kampung ialah Manjui, betul juga. Tak tahulah, saya dengar lah dia berkata perkampungan yang terbesar dalam Malaysia. Asia. Bapa Asia rupanya. Ingatkan Malaysia, kan? Dia punya apa dia panggil? Perkampungan apa dia panggil? Gugusan, kan? Gugusan Manjui. Tapi rupanya ibu kepada kampung. Kalau siapa jawab Manjui, salah. Tapi kalau gugusan perkampungan yang terbesar di Asia Tenggara, jawabnya Manjui. Tapi kalau untuk seluruh dunia, ibunya siapa dia? Iaitu Makkah. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 92.
wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi walitunzira ummal qura wa man haulaha والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. Artinya, dan inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan yang mengandungi berkat, lagi mengesahkan kebenaran kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan supaya engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura serta orang-orang di sekelilingnya, orang-orang yang beriman kepada hari akhirat, orang-orang yang beriman dengan Al-Quran, dan orang-orang yang tetap mengerjakan serta memelihara sembahyangnya. Jadi yang dimaksudkan Ummul Qura di sini ialah Mekah. Nabi lahir di Mekah, kemudian Nabi berdakwah kepada penduduk Mekah. Tapi tuan-tuan ni, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj yang kita dah selalu dengar ceritanya, sampai kepada 1 tahun Nabi tension. Nabi mengalami tension, kemurungan, kita panggil apa, gangguan emosi, tekanan yang terlalu berat, ya, pada 1 tahun yang dinamakan Amul Huzni, tahun sedih, tahun duka cita. Apa pasalnya? Sebab penduduk Madinah menolak dakwah Nabi. Penduduk Madinah pula, penduduk Mekah. Padahal penduduk Mekah tu bukan orang lain, ya, orang kampungnya sendiri, adik-beradiknya sendiri, sepupu sepapatnya, saudara maranya sendiri. Padahal dalam Al-Quran menyebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Masa Nabi Muhammad kecil, ya, tengah, orang kata kalau budak-budak sekarang lah, ya, tengah buih, tengah nakal, tengah aktif, sampailah dia dah besar panjang, remaja, pemuda, mereka sendiri menggelarnya Al-Amin, yang jujur, yang amanah, yang berintegriti. Pasal dia budak baik, tak ada pernah ada rekod jenayah. Ya, bila dicek dekat balai polis, cek nama Muhammad, ada tak rekod jenayah, ada tak isap gam, ada tak merempit, ya, ada tak kaki buli. Sekali bila cek punya cek, zero defect, tidak ada satu pun kesalahan jenayah yang dia lakukan. Padahal mereka sendiri mengiktiraf, ya, Muhammad pada ketika usia kanak-kanaknya, remajanya, mudanya memang budak bagus. Tapi apabila diangkat Muhammad menjadi Rasul, dia pun memulakan tugas dakwahnya sebagai Rasul, mengajak manusia supaya menyembah Allah dan tidak lagi menyembah berhala. Maka mereka sudah mula menentang dan mengatakan Nabi Muhammad majnun, Muhammad gila, Muhammad sahir, Muhammad ahli sihir, Muhammad pemecah belah masyarakat. Jadi itu biasa dalam masyarakat, ya, bila mana ada orang nak ajak buat baik, nanti orang kutuk dia, orang kecam dia. Maka sebab itulah kena ada bekal dalam diri pemimpin ataupun pendakwah, orang yang nak jadi baik, yang nak mengajak orang kepada baik ni, iaitu bekalan sabar. Sabar je lah, ya, bak kata Ustaz Kazim, sabar je lah. Kalau tak sabar memang udah masuk tanjung rambutan, ya. Pasalnya orang yang mengecam, orang yang mengutuk, orang yang mengata tu kadang-kadang orang kampung sendiri, jiran-jiran sendiri, sepupu sepapat sendiri, adik-beradik sendiri, kadang-kadang isteri sendiri tidak menyokong dakwah suaminya, ya. Ini terbukti daripada sirah yang telah terjadi kepada Nabi Nuh AS, Nabi Lut AS. Dia seorang Nabi. Bila dia buat kapal, ya, isterinya kata apa? Abang dah gila. Orang kampung semua kata abang gila. Saya pun sokong. Abang memang tengih. Memang gila buat kapal tengah padang pasir. Orang buat kapal dekat tepi laut, tepi sungai, senang nak peranyut lepas tu. Abang buat tengah padang pasir. Tak gila namanya. Isteri sendiri tidak menyokong pun berlaku juga, ya, bukan kata orang luar, orang dalam sendiri. Jadi kena ada bekalan, iaitu namanya sabar. Saya dulu pun waktu nak kahwin, saya tanya ayah saya, "Abah, bagi petua sikit, Yub nak kahwin."
Kita ingat petua malam pertama lah dia nak bagi. Kan? Sekali abah kata, tulis. Beria benar nak tulis ni. Ambil khotel, tulis. Kita pun dah ambil pen, ambil khotel, nak tulis. Okey abah, petua yang pertama. Abah kata, tulis. Sabar je lah tulis. Apa benda ni abah? Mana petuanya? Petua malam pertama mana? Buka baju dulu ke? Kain dulu ke? Apa nak dibuka ni? Abah kata tulis sabar. Okey, yang kedua, sabar je lah katanya. Sabar juga. Yang ketiga, sabar je lah. 3 kali dia kata sabar, udah lah bah. Jadi abah kata petuanya kalau kamu nak kekal, kamu nak boleh bertahan lama dalam rumah tangga, kena sabar. Kalau tak sabar, dah lama kamu smack down bini kamu. Rupanya bila kita dah masuk dalam alam rumah tangga, betul. Kalau kita tak sabar dengan isteri kita, kita smack down isteri kita. Kalau kita tak sabar dalam rumah tangga, isteri kita dah cabut lari dah dengan perangai suaminya. Jadi kena sabar. Maka bekalan sabar itu telah diberikan kepada para Nabi dan Rasul apabila mereka nak berdakwah. Dan yang bestnya tuan-tuan ni, dah selalu dengar dah. Saya pun dah selalu bawa cerita ni kan. Di antara petua ataupun pendidikan yang Allah berikan kepada para Nabi dan Rasul ni untuk melatih kesabaran, ialah kesemua Nabi-Nabi bela kambing. Yang itu kita dah selalu dengar ceritanya kan. Cuma mungkin yang kita ingat Nabi Muhammad bela kambing, tapi rupanya Nabi Muhammad sebut, ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidak diutuskan seorang nabi pun melainkan kesemuanya bela kambing. Dalam kitab Fiqhus Sirah, karangan Syekh Said Ramadan Al-Buti menyebutkan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olahnya mewajibkan ataupun memastikan kesemua nabi-nabi bela kambing, kerana rupanya dengan memelihara kambing melatih kesabaran. Kalau boleh bela kambing, insya-Allah tak ada masalah nak bela orang. Siapa dalam kampung ni ada bela kambing? Biasanya orang bela kambing ni sabar. Pasti orang akan kutuk pengembala kambing. Apalah, kan? Kambing dengan tuan sama je. Orang akan kutuk pengembala kambing. Dan kadang-kadang orang kata orang yang bela kambing ni pun bau macam kambing. Perangai pun macam kambing, nyerongin aja katanya. Tu yang orang kata senyum kambing tu. Kan, pasal bila orang dah biasa kutuk dia, dia pun dah tak boleh nak balik. Dia kata nak kata apa, nyerongin je lah. Macam kambing lah juga. Jadi bila boleh bela kambing, dia boleh bela orang. Jadi untuk PRU yang akan datang ni, tuan-tuan kena tengok background calon wakil rakyat. Kalau dia bela kambing, okey, kita pangkah dia. Tapi kalau kita tengok background dia bela kucing pun tak ada, tak ada harapan. Okey, kat mana cerita kambing masuk? Kalimah Ummul Qura juga terdapat dalam ayat berikut. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Dan demikianlah kami mewahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab supaya kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura dan penduduk sekelilingnya, serta memberi peringatan mengenai hari perhimpunan yang tidak ada syak padanya. Pada hari itu sepuak masuk syurga dan sepuak lagi masuk neraka yang dahsyat menyala. Jadi Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab, Nabi sampaikan kepada penduduk Ummul Qura yang juga bercakap dalam bahasa Arab. Jadi mudahlah mereka faham. Kita ni yang tak faham. Tapi walaupun tak faham, banyak makcik-makcik, pakcik-pakcik kata, ustaz, saya kalau pergi ke Mekah tu kan, imamnya baca apa tu kan, saya rasa macam khusyuk aja, rasa macam faham aja. Lepas tu saya dengar imamnya teroyak. Kadang-kadang imam tu bila dia baca dia teroyak, pasal dia faham, dia tahu apa yang dia baca. Cerita pasal azab neraka, dia pun menangis.
Kita selama hari ni baca cerita azab neraka nyerongin. Pasal kita tak faham kan. Dia baca cerita azab neraka dia menangis. Kita pun ikut nangis juga. Pasal dia punya suasana dia, suasana ibadah. Maka sebab itu kita rasa tenang bila duduk di Mekah, dan kita akan terpengaruh dengan suasana. Bila orang pergi awal, kita pun pergi awal juga. Tapi pasal di surah Al-Hasaniyah ni, bila azan baru pergi, kita pun ikut juga. Contohlah, pasal kita akan terikut dengan suasana. Di sana orang pergi sejam sebelum, jadi kita pun pergilah awal. Kalau kita pergi lambat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada tak bunyi macam Bilal Mekah? Tak ada langsung. Bunyi macam Jawa mana ya. Jadi bila kita dengar azan, kita pun pergi. Sampai dekat perkarangan Masjidil Haram, nanti askar tahan. Haji, 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 haji. Kita pula pergi umrah. Kita kata umrah, umrah. Kan? Umrah, umrah, bukan haji. Dia panggil kita semua haji, mana dia tahu punya nama kita. Kan? Lepas tu dia kata mamnu', mamnu'. Kalau Jawa, kalau yang pergi tu Jawa, bunyi dekat-dekat mamnu' tu, manuk, manuk maknanya burung. Kan? Dia kata burung, burung. Udah, mamnu' artinya tak boleh masuk, dah penuh, dilarang. Itu mamnu', mamnu', haji, mamnu', roh. Udah roh siapa pula? Roh tu orang belah katanya, pergi tempat lain. Pasal kita datang lambat. Tapi kalau kita datang awal, tak ada masalah, boleh masuk. Kita membawa budaya daripada Ipoh pergi ke Mekah. Itulah masalahnya. Sebab kita di sini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Isteri kata, bang dah azan dah bang? Baru azan, belum qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Bang dah qomat dah bang? Baru qomat, belum takbir. Allahu Akbar, bang imam dah takbir dah bang? Baru takbir, belum Fatihah. Kita lengeh kan, kita itulah tidak bersegera. Pasal kita rasa dan kita rasa sempat. Biasanya siapa yang rasa macam tu? Yang rumah dekat. Tapi bukan di sini, ini tempat lain. Siapa lagi mak yang rumah dekat ni nanya balik ni korang? Mesti tak dibaginya aku balik. Baik, jadi tuan-tuan sikit lagi. Ulama-ulama tafsir terulung seperti Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Kathir dan selainnya turut menyatakan kalimah Ummul Qura dalam ayat-ayat Al-Quran merujuk kepada kota Mekah. Okey, satu lagi nama. Dia rupanya ada banyak. Ingatkan ada berapa? 10 nama. Bapa. Atau bila nak habisnya ni? Nampaknya memang kena datang lagi. Okey, yang ketiga namanya Masjidil Haram. Nama yang cukup dikenali oleh umat Islam seperti yang disebut menerusi firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya innallaha alimun hakim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kepercayaan orang-orang kafir musyrik itu adalah najis. Oleh itu janganlah mereka menghampiri Masjidil Haram sesudah tahun ini, dan jika kamu bimbangkan kepapaan, maka Allah akan memberi kekayaan kepada kamu daripada limpah kurnianya sekiranya Dia kehendaki, kerana sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nama ini merupakan kalimah yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Jika dibandingkan dengan nama-nama yang lain, ia memberi maksud kepada 4 buah tempat, iaitu Kaabah, Masjidil Haram dan sekitarnya, Tanah Haram dan Mekah itu sendiri. Bila sebut tentang Kaabah ni tuan-tuan ni, bila tanya pengalaman orang yang pergi kali pertama, bila sampai dekat depan masjid, nanti mutawif kata, okey, moh kita baca doa. Dia sebelum nak masuk Masjidil Haram, ikutlah mana-mana pintu pun dia ada doa dia.
Saya pun dah 2 tahun tak pergi ni, udah lupa apa doanya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Lepas tu ada lagi kidak ke sambung doanya. Kemudian kita pun kata masuk. Masuk pakai gendong lah, selipar lah, apalah, dalam plastik ada, dalam ni kan, dalam karung ada. Masuk dalam okey, pakcik-pakcik, makcik-makcik semua, kejap lagi jeng-jeng kita akan dapat menengok, melihat di depan mata kepala sendiri, ya, Kaabah. Jadi bila depan Kaabah nanti kita akan berhenti lagi dan kita baca doa. Pengalaman pertama kali saya, tuan-tuan, ya, kita masa kita bercakap tu konon-kononnya macam dah pergi banyak kali, padahal rupanya kali pertama. Demo bukan tahu kan. Kita pun kata nanti depan Kaabah nanti kita doa, ya, kita doa sama-sama. Jadi bila dah sampai depan Kaabah, kita sendiri kali pertama. Jadi bila tengok Kaabah, bila tak ada tangan kita baca doa, kita menangis. Kita baca doa, kita menangis. Teresak-resak kita menangis. Gamaknya lah jemaah di belakang, apa pula ustaz menangis lebih-lebih ni kan. Kita udah menangis pasal kita pun kali pertama. Lepas tu bila kita dah baca doa sambil menangis tadi, kita dengar di belakang tu lagi teruk. Makcik-makcik rupa bila saya kalih belakang, orang tua menangis lagi buruk rupanya. Ya Allah. Jadi itu pengalaman kali pertama bila melihat Kaabah di hadapan mata kita pun teroyak, kita pun menangis. Kita tak sangka, automatically, secara automatiknya dia keluar. Pasal selama hari ni kita tak pernah tengok. Kita menghadap ke arah depan ni, ya, walaupun ada yang kata demo pun serupa juga, menghadap dinding juga, ya, menyembah batu juga. Tetapi kita bukan menyembah batu, kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita hadap ialah sebenarnya menghadap ke arah kiblat, iaitulah Baitullah. Kita bukan menyembah Baitullah, ya, kita bukan menyembah binaan batu, kita hanya menyembah Allah. Cuma itu adalah kiblat, apa dia panggil, arah yang diperintahkan supaya kita menghadap sebagai nak menunjukkan kesatuan. Kan, bukanlah kita ni ikutlah menghadap tentang mana pun tak apa katanya kan. Jadi tidak menunjukkan kesatuan. Jadi orang Islam, umat Islam, dia akan menghadap ke semuanya daripada seluruh pelosok dunia, menghadap ke arah Kaabah ataupun kiblat kita, iaitulah di Masjidil Haram. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj juga kita akan mendengar cerita di mana ada satu tempat namanya Baitul Ma'mur dekat bumi, namanya Baitullah, kiblat bagi manusia. Tapi di atas langit ada nama dia Baitul Ma'mur, iaitu kiblat bagi para malaikat. Kan kita dengar ceritanya, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit sampai langit ketujuh. Nak menyampaikan daripada satu langit ke satu langit 500 tahun perjalanan. Habis selesai 7-8 langit, Nabi sampai ke satu tempat namanya Baitul Ma'mur. Jadi malaikat Jibril alaihissalam menceritakan kepada Nabi, di sinilah para malaikat tawaf, di sinilah para malaikat menghadapkan arah kiblat, ya, apabila mereka beribadah. Dan setiap masa 70,000 malaikat akan melakukan ibadah. Kemudian keluar, masuk pula satu lagi kumpulan 70,000. Begitulah bergilir-gilir sepanjang hari. Namanya Baitul Ma'mur. Kemudian Nabi naik atas lagi daripada itu, namanya Sidratul Muntaha. Sampai dekat Sidratul Muntaha, satu tempat, satu halaman yang cantik. Dikatakan sebelum nak pergi ke istana Allah, kita akan tempuh satu tempat, satu halaman, ya, satu taman yang sangat cantik, namanya Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril alaihissalam sampai situ aja. Kemudian dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, persilakan tuan naik bersendirian. Nabi kata, tak patut, tadi kita sama-sama terbang kan, daripada bawah tadi kita terbang sekali sama-sama. Lepas tu sampai sini Mika nak lepaskan teman seorang, pasal apa pula? Kata malaikat Jibril, makam saya ni, level saya ni takat ini je, saya tak boleh lepas ke atas lagi. Maka sebab itulah kata ulama, tuan-tuan ni, manusia kalau baik dia lebih hebat daripada malaikat.
Tapi kalau dia jahat, dia lebih teruk daripada setan. Ya, pasal apa? Sebab setan pun tak pernah mengaku Tuhan. Manusia yang paling jahat iaitu Fir'aun. Dia kata ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang maha tinggi. Tak kejahat namanya tu. Setan pun tak pernah mengaku Tuhan. Jadi manusia yang paling jahat siapa dia? Fir'aun. Jadi ada dulu waktu saya di pejabat agama, isteri dia marah dengan suami. Dia kata, ustaz, suami saya jahat. Saya pun tanya, jahat cara mana suami kau? Jahat macam Fir'aun. Oi, jahat berbenar tu. Yang paling jahat Fir'aun. Tapi kau kata suami macam Fir'aun. Jahat berbenar suami kau ni. Dia lagi jahat daripada Fir'aun katanya. Bila tengah marah, dia katanya suami dia macam Fir'aun. Janganlah sampai macam tu. Cakaplah dia bawah sikit daripada Fir'aun. Kira okey lagi. Dia lagi jahat daripada Fir'aun katanya. Tak kena benar. Okey, satu lagi nama, last. Pasal tanda-tanda tu dah nampak. Tanda-tanda ngelesek. Dah tak boleh duduk diam, tak boleh duduk lama. Tanda nak terkentut ada, terkencing ada. Dia kalau tanda nak terkentut, saya tengok dia akan sengit. Tu nak kentut lah tu. Lepas tu bila dia bangun tu, maknanya dia besyo tu. Nak terkencing lah tu. Satu lagi nama, Qaryah. Nama ini disebut menerusi firman Allah Subhanahu wa taala, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Artinya, dan Allah memberikan satu misalan sebuah negeri yang aman damai, lagi tenteram dan didatangi rezekinya yang mewah dari tiap-tiap tempat, tetapi penduduknya mengkufuri nikmat-nikmat Allah itu, maka Allah merasakannya kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang telah mereka lakukan. Surah An-Nahl, surah Lebah, surah yang ke-16 ayat 112. Ayat ni macam rasa kena atas batang hidung kita je kan. Satu negeri yang Allah berikan nikmat yang melimpah ruah, mewah, tetapi mereka tidak mensyukurinya, maka Allah kenakan, Allah rasakan kelaparan dan ketakutan. Bila jadi PKP tuan-tuan, ekonomi dan seumpamanya jadi terkesan, terganggu, disebabkan pandemik COVID-19. 99 ke 19? Saya sebut 99 tu pasal ada seorang pengerusi masjid dekat satu tempat. Masa saya ceramah tu, dia kata, masa ceramah ni saya harap jemaah semua mengikut SOP. Jaga jarak 1 meter, ambil wuduk daripada rumah, pastikan pakai pelitup muka, cuci tangan, kerap cuci tangan. Lepas itu budak-budak bawah 15 tahun tak boleh datang, warga asing tak boleh masuk, sebab kita nak memutuskan rantaian COVID-19 katanya. Saya kata, haji, bukan 99, 19. Dia kata, ustaz, saya sebut 99 ni pasal yang baru ni agresif, dia punya corona dia. Dia nak membetulkan juga, udah silap tu. Saya kata, bila pula dia punya ni dah tukar 99? Sebab kalau dulu sentuh berjangkit, yang sekarang ni lintih jangkit. Tu dia tukar COVID-19. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dah dengar 4 nama bagi kota Mekah, dan kesemuanya ada 10 nama. Maknanya ada 6 nama lagi yang belum kita dengar. Jadi saya gazetkan sedikit nama-namanya, supaya kita teruja nak dengar pada kuliah yang akan datang. Apa nama lainnya? Ma'ad. Ma'ad merupakan nama bagi kota Mekah yang okey, Ma'ad. Satu lagi, Al-Baldah. Nombor 6, Al-Baldah Makkah. Nombor 7 mana? Haraman Amina. Itu nombor 7. Nombor 8, Makkah. Nombor 9, Al-Balad. Dan yang terakhir, Al-Baladul Amin.
Itu dia 10 nama kota suci Mekah. Mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sampai ke Makkah. Macam saya dengar ceramah pagi tadi tuan-tuan, orang ceramah Isra' dan Mi'raj. Orang Mekah ni kasar-kasar. Kasar-kasar. Di antara tanda kasar ialah cakap pun kasar, macam nak bergaduh. Kalau kita tengok orang Arab dia bersembang macam nak bergaduh. Kita kata tu bergaduh ke bersembang? Oh itu bersembang. Oh ingat bergaduh. Kalau macam dia bawa teksi kan, haram haram kan, dia aja haram haram. Kita kata apa pula ni kan. Ataupun kalau yang nak naik teksi tu dia pun tanya haram haram kan. Macam bukan bertanya. Macam nak marah pada. Itu kalau nak pergi, bila sebut haram maknanya Masjidil Haram ataupun Mekah. Satu lagi teksi nak pergi Jeddah. Jeddah, 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 haram Jeddah, haram Jeddah. Jadi kita orang Malaysia ni kata apa dia mau mencarut. Udahlah, kita dengar ustaz kata dia kasar, lepas tu mencarut pula. Tak, maknanya haram tu nak pergi Masjidil Haram. Jeddah tu nak pergi ke Jeddah. Okey, itu saja tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Sekadar itu saja, minta ampun, minta maaf jika ada salah dan silap. InsyaAllah panjang umur rezeki kita bertemu lagi. Jadi seperti biasalah tuan-tuan, ada sedikit oleh-oleh, iaitu minyak rambut yang diiklankan tadi, minyak rambut herba. Tadi saya sebut harga dia RM7.5 kan, tapi saya jual RM5 aja. Saya ambil untung sikit sebab saya nak kaya lambat. Biar kaya lambat sikit. Jadi ambil untung sikit, RM5 saja. Dan saya tengoklah sejak saya jual minyak rambut ni, walaupun murah, mereka kata kalau jual murah, mentaliti kita kata ini tak ada kualiti. Tapi saya jual beribu botol dah, orang repeat lagi. Mereka kata bagus pakai minyak rambut herba, orang Batu Kurau buat. Lepas tu minyak bedak sejuk pun sama juga. Harga dia RM7.5, jual RM5 je. Ambil untung sikit. Kemudian ada apa ke lagi, entah susu kurma, teh tarik. Lepas tu itu saya jual semua loose, sepaket-sepaket. Tuan-tuan jangan beli sekotak, nanti saya rugi. Saya jual satu sepaket-sepaket je RM3. Lepas tu saya bawa kurma ajwah. Kurma ajwah yang saya bawa ni mahal. Yang lain tadi semua murah, yang ini paling mahal. Ada orang jual RM80, ada orang jual RM90, 95, saya jual 100 sekilo. Nanti tuan-tuan boleh rasa kurma ajwah yang saya bawa ni, rasa dia tu nak kata macam coklat pun ada. Sedap, grade A punya. Jadi sebab itu mahal. Dia sebenarnya yang jadi mahal tu bukan pasal kurma tu sangat. Kurma tu mahal juga, kurma Nabi kan, kurma ajwah, kurma Nabi. Tapi bila saya packing dalam kotak cantik, saya perasan cantik. Lepas tu saya tampil stiker tu ada gambar saya. Itu yang jadi mahal tu. Gambar saya tengah nyerongin. Jadi bila orang makan tu mudah-mudahan kan, orang teringat. Jadi itu yang mahal sikit lah, dia punya packaging dia tu. Okey. Ada 500 gram, ada 1 kilo kurma ajwah. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.